Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syasha Syuhada binti Ahmad Rahimi bernombor matrik D2019-209-1126. Jadi hari ini saya daripada kumpulan 14 ingin membentangkan tentang konsep hubungan etnik di Malaysia di dalam tajuk asimilasi di Malaysia. Jadi, terdapat 5 proses tahap hubungan etnik di Malaysia yang mana tahap-tahap ini amat penting dalam membentuk perpaduan dan integrasi. Tahap tersebut antaranya ialah akomodasi, amalgamasi, akulturasi, asimilasi dan akhir sekali segregasi. Jadi, apa itu segregasi? Segregasi merupakan pemisah atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan, antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam. Jadi, akomodasi pula merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Amalgamasi pula merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Asimilasi pula merupakan satu proses pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan budaya dan identiti yang sama. Menurut Zander, seorang ahli sosiologi, asimilasi ialah satu proses dalam mana-mana kelompok yang berfikir, berperasaan dan bertindak secara berlainan menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. Dan akhir sekali, akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing tersebut akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Salam sejahtera, nama saya Densiska Esther Daniel, pemegang nombor metrik D202211036605. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asimilasi. Apakah asimilasi? Asimilasi merupakan satu proses percantuman antara etnik yang berlainan budaya dan kemudiannya membentuk menjadi satu kelompok di mana kebudayaan dan identiti yang sama. Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa, masyarakat Cina Kelantan, Baba dan Nyonya merupakan antara contoh proses asimilasi berlaku. Bagi sesetengah negara pula, dasar asimilasi ini tidak berjaya kerana sesetengah individu tidak dapat menyesuaikan diri disebabkan mereka mengamalkan pencampuran budaya yang dikenali sebagai Anglo Conformity, terutamanya di Amerika Syarikat. Menurut pandangan seorang ahli sosiologi yaitu Vander Zanden pula, asimilasi merupakan satu proses dalam mana kelompok yang berfikir, berperasaan dan bertindak secara berlainan menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nasra Najib binti Nasib akan menerangkan secara terperinci mengenai jenis-jenis asimilasi. Menurut Gordon, jenis asimilasi terdapat 2, iaitu asimilasi struktur dan juga asimilasi budaya. Saya akan menerangkan tentang asimilasi budaya.
Asimilasi budaya juga dikenali sebagai akulturasi. Asimilasi budaya merujuk kepada proses perubahan kebudayaan dan pinjam-meminjam unsur kebudayaan akibat perhubungan antara dua kumpulan yang berlainan tradisi. Pinjaman budaya ini tidak mengubah budaya asal dan tidak juga menyebabkan kehilangan budaya asal etnik yang meminjam. Asimilasi budaya banyak berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia dan ini membawa kepada aspek yang positif dalam kesepaduan sosial di Malaysia. Malaysia telah menerapkan konsep asimilasi dalam kalangan penduduknya sejak sekian lama. Walau bagaimanapun, asimilasi yang diterapkan dalam masyarakat Malaysia bukanlah seperti asimilasi struktur yang telah berlaku di sesetengah negara di mana etnik-etnik lain dipaksa mengikut budaya etnik majoriti sehingga menyebabkan mereka kehilangan identiti yang asal. Konsep asimilasi di Malaysia adalah sangat unik, iaitu dengan menerapkan penerimaan budaya setiap etniknya. Antara contoh asimilasi budaya yang berlaku di Malaysia adalah seperti penerimaan amalan rumah terbuka semasa perayaan dan amalan mengundang semua masyarakat daripada pelbagai etnik untuk turut bersama-sama meraihkan sesuatu perayaan budaya etnik yang ada. Pinjaman budaya juga boleh berlaku dalam pelbagai aspek. Asimilasi budaya pula boleh berlaku dalam bentuk pinjaman budaya kebendaan, iaitu budaya yang melambangkan sesuatu kebudayaan secara langsung seperti pakaian, makanan, seni bina, kesenian, kraft tangan, permainan tradisional, kaligrafi dan simbol. Selain itu, pinjaman budaya juga boleh berlaku dalam bentuk budaya bukan kebendaan, iaitu budaya yang dihasilkan daripada kepercayaan adat dan undang-undang dalam masyarakat seperti perkahwinan, kelahiran, kematian, pantang larang, nilai, perayaan, bahasa dan juga agama. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Raja Farah Faiza binti Raja Nur Aznam, nombor matriks di 2022-11-03-589 akan menerangkan mengenai faktor berlakunya asimilasi. Yang pertama adalah sikap saling menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Seperti contoh, yang kita tahu masyarakat Cina, Kelantan, Jawa, Bapa dan Nyonya merupakan salah satu contoh berlakunya asimilasi di Malaysia. Ianya juga tidak melibatkan kepercayaan ataupun agama. Seperti yang kita boleh lihat, Cina di Malaysia ini telah mengamalkan kepelbagaian kebudayaan yang umum di mana pemikiran dan sentimen mereka walaupun bersifat kecinaan dari segi etnik, namun mereka dikatakan berkongsi sentimen bersama dan beberapa cara hidup orang Melayu, India dan penduduk-penduduk di Malaysia. Antara contohnya adalah pemakanan, pakaian dan sebagainya. Yang kedua pula adalah sikap keterbukaan, iaitu kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. Antara contohnya, Baba Nyonya di Melaka, Pulau Pinang terdapat India peranakan ataupun kita gelarkan sebagai Mami. Selain itu, terdapat Arab peranakan. Mereka ini sanggup mengorbankan bahasa nenek moyang mereka demi mengikut budaya dan etnik di Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat faktor penghalang untuk asimilasi. Contohnya adalah kurang pengetahuan mengenai budaya dan akan menimbulkan perasaan takut dan risau akan etnik mereka lebih ramai dan budaya mereka lebih tinggi daripada budaya kita. Pastinya kaum etnik di Malaysia tidak akan lenyap, malahan digabung menjadi dan disatukan menjadi identiti Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eka Afza binti Sabahidin. Hari ini saya akan menerangkan tentang contoh budaya asimilasi yang berada di Malaysia. Antara contoh asimilasi budaya di Malaysia dari segi bahasa adalah seperti penggunaan perkataan tapau. Penggunaan perkataan tapau berasal daripada bahasa Mandarin yang kemudiannya diterima pakai oleh budaya dan etnik lain yang membawa maksud bungkus atau makanan untuk dibawa pulang. Contoh yang kedua adalah dalam aspek pakaian. Antara pakaian tradisional India di Malaysia adalah sari, dhoti dan kurta. Jika dahulu pakaian ini hanya dipakai oleh masyarakat India saja, namun pada masa kini pakaian tradisional India juga terkenal dan dipakai oleh etnik dan budaya lain di Malaysia, terutama ketika perayaan. Contoh ketiga,
pula dalam aspek makanan. Nasi lemak merupakan sajian sarapan yang populer dalam kalangan rakyat Malaysia. Nasi lemak juga merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Melayu. Meskipun begitu, nasi lemak kini boleh didapati di kedai makanan masyarakat Melayu, Cina, India dan hampir kebanyakan etnik lain yang telah membuat dan menjual makanan ini. Contoh yang terakhir adalah dari segi perkahwinan, di mana masyarakat Baba dan Nyonya mengamalkan asimilasi dalam kalangan mereka yang terhasil daripada perkawinan campur di antara perantau Cina dan wanita tempatan. Disebabkan hal yang berikut, wanita tempatan Baba Nyonya digalakkan berkahwin dengan perantau dari China dan tidak sama sekali dibenarkan mengahwini lelaki tempatan. Ramai imigran Cina datang ke tanah Melayu pada abad ke-19 dan hasilnya masyarakat Baba dan Nyonya berkembang melalui asimilasi. Akhir kata, jelaslah bahawa asimilasi budaya yang berada di Malaysia kini tidak lagi asing, malah semakin meluas dan secara tidak langsung akan memupuk perpaduan antara rakyat Malaysia. Sekian dan terima kasih.